tulisan. Okey, ni yang kita buat tadi. Jadi jom kita tengok apa peserta buatlah. Apa yang dapat dibuat oleh peserta kita. Okey. Alright, ni antara peserta yang dah hantar. Setakat ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, mungkin ada lagi peserta yang belum hantar ataupun belum siap dia punya design, tapi tak apa. Malam ni kita akan orang kata bedah 6 ni je dulu. Yang lain tu mungkinlah nanti AJK akan tolong komen balik. Okay, first kita pergi pada poster yang pertama daripada Alia Dayana. Okay. Okay, nak komen apa Siapakah kita? Doa dan menciptakan. Okay. Yang ni anak boleh komen dia bagus sebab dia perkataan dia jelas. Siapakah kita tu jelas. Dia punya perkataan bawah ni pun jelas dan dia orang kata kontras lah. Warna tulisan dengan warna background menyebabkan kita senang saja nak baca. Cuma kalau orang kata nak tambah baik, mungkin kita boleh tengok balik orang kata dekat celah-celah ni, dia ada, walaupun kita dah crop cantik tapi dia ada lagi garis-garisan ni, garis-garisan hijau atau merah ni. Ni sentiasa berlaku kalau kita punya objek tu dia memang ada cahaya daripada belakang ataupun dia gunakan green screen. Okay, jadi macam mana kita nak buang benda ni? Sekejap mana aja. Kita buka Photoshop dulu. Sebab benda ni kena buat manual lah. Sebab memang sukalah kalau orang kata kalau lah background tu blue, dia akan masuk dalam kita punya gambar. Kalau kita crop memang dia akan jadi macam ni. Kecuali kita nak delete manual. Maksudnya gunakan brush. Kita akan buatlah sikit-sikit. Tapi ada cara yang satu lagi. Sekejap. Kita tunggu Photoshop ni loading kejap. Okay. Jadi yang lain yang nak boleh orang kata komen tak ada. Yang lain macam okey. Ayat jelas. Okay. Kalau nak cantik lagi background ni jangan ada gradient. Kita tambah sikit orang kata texture ataupun background. Contoh yang nak buat ni kita ada background bangunan. Tu akan menambahkan seri lagi lah. Mungkin yang ni kalau kita nak ni boleh tambah background mungkin pattern. Contoh kita pergi pada Google pattern. Ni antara pattern yang kita boleh gunalah untuk dekat background. Tapi kita letak pattern ni jangan letak segedebu macam tu. Kita akan buat macam yang nak ajar lah. Kita akan padam balik yang bawah ni sikit-sikit. Jadi kita akan nampak pattern tapi pattern tu tak terlalu berat ataupun tak terlalu nampak tapi ada. Tak nampak tapi ada. Okay. Publish document format. Okay, tak apa. Kita punya Photoshop tengah loading lagi. Okay, Ana cari contoh. Orang kata contoh. Apa nama? Main. Green. Okay, contoh. Okay, boleh. Boleh ke kita ambil yang okay, copy image. Okay, dia masih loading. Coba. Boleh cover file apa ni? Oh, file ni. Okay, ni yang Ana sempat buat tadi. Ni poster untuk esok lah. Mahat kita punya mudir ataupun pengasas Mahat tu ada birthday esok, jadi kita buat poster untuk dia. Save je. Okay, no. Okay. Jadi kita buka yang baru, new. Size macam tadi kita tetap A4, resolution 72, kenapa 72, 300. A4 300 RGB, okay, nice. Okay, tadi kita dah copy, kita tekan paste sahaja. Background letak warna hitam. Ni ambil pen, bucket, B. Okay, macam tadi, macam orang ni kalau kita nak crop dia, cara mudah guna object selection lah. Dia tekan saja object selection. Jadi dia akan select orang kata objek kita. Lepas tu kita tekanlah layer mask bawah ni supaya dia hanya kekalkan objek yang kita select sahaja. Ya. Okay.
Bila kita dah buat macam tu, kita akan perasan yang kita punya orang kata objek ni ada hijau-hijau dekat tepi ni. Ni kenapa? Sebab orang kata dia tak terlalu detect lah. Okay, kita boleh tukar sama ada masa kita buat object selection tu, kita boleh tukar dia punya ni lah ketajaman, ataupun satu lagi sebab saya nak ajar apa yang sahabat kita ni boleh improve. Okay, macam yang ni, dekat kita punya poster ni, kita buat satu layer atas dia, satu layer. Lepas tu kita linkkan layer atas dengan layer bawah. Right click, kita ambil klik clipping mask, ataupun dia punya apa, shortcut dia alternate lah dekat keyboard. Tekan alternate, jadi kita boleh link lah mask kita tu. Okay, jap. Apa itu link mask? Contoh kalau saya buat lukisan, takut ada yang keliru tadi, saya lupa nak terangkan secara detail. Okay, ni contoh okay, ni contoh lukisan yang saya buat. Okay, bila kita klikkan mask, maksudnya layer yang atas ni, dia punya bentuk akan ikut layer dekat bawah ni. Kalau layer dekat bawah ni gambar orang, maksudnya gambar lain kita ni hanya ada pada orang. Dekat luar pada orang ni dia akan hilang lah. Contoh kalau saya buat clipping mask, dia akan jadi macam tu lah. Okay, ni akan kita buat lah. Okay, jadi anak undo balik. Okay, sekarang kita kena buat manual. Manual ada dua cara lah, sama ada kita gunakan eraser tool, gunakan pemadam E, sama ada kita padam sendiri. Sama ada kita nak buat macam ni, ataupun cara yang kedua adalah kita guna clipping mask tadi lah. Kita clipkan dia. Okay, kita guna brush tool B. Kita setkan warna kita, ambil warna jaket dia. Contoh yang ni warna apa? Warna kelabu. Okay, tekan OK. Lepas tu kita tukar ni, ambil yang orang kata glue macam ni. Lepas tu kita colorkan je dekat tepi ni. Dan dia akan jadi hilang lah warna hijau tu. Okay, kalau kita unclipkan dia, kita akan nampak lah ni yang sebenar. Tapi sebab kita clip dekat kita punya gambar, dia hanya visible, dia hanya nampak apa yang berada dekat gambar kita lah. Ni antara yang boleh approve lah sahabat kita yang ni untuk poster ni lah. Ataupun cara kedua adalah dengan dia buat glue lah dekat dia punya gambar. Contoh yang ni, kita right click kan dia, ambil blending option. Okay, dekat sini kita ambil outer glow. Jadi kita pilih lah warna hijau tadi. Okay, yang ni pun okey. Dia akan nampak, tak adalah nampak kita crop tadi tu nampak tak cantik. Kayaknya memang kita nampak dia memang perlu, ataupun memang orang ni kita memang dah setkan dia untuk glue warna hijau. Kalau contoh sahabat kita ni warna putih lah. Okay, itu sahaja untuk yang boleh anda komen lah untuk poster yang pertama ni. Okay, next kita pergi pada poster yang kedua. Okay, poster yang kedua dia punya background cantik. Dia ada buat orang kata delete bawah ni, gradient sikit. Dia punya background pun ada dua warna cantik. Okay, apa yang anda boleh komen adalah okey kot, semua okey kot. Kuliah dia jelas, dia ada letak shadow okey. Dia punya tajuk atas ni pun pagi okey. Cuma kalau rasa tulisan tu orang kata perlu tukarlah. Orang kata benda ni atas mata antum. Kalau antum rasa tulisan tu cantik, maka cantik lah. Kalau tak, boleh kita tukar. Mungkin kalau nak lagi cantik, kita letak tulisan bahasa Arab rakut sikit. Sebab kalau tengok, dia macam kosong sikit bahagian belah kanan ni. Sama ada antum ni, siapa yang buat ni? Farisha. Okay, sama ada Farisha besarkan tulisan pagi, centerkan letak dekat tengah, ataupun letak satu lagi info dekat tepi ni belah kanan. Okay, untuk kita tahu mana satu titik tengah, dekat kita punya ni Photoshop dia dah ada ruler atas ni. Kalau tak ada, kalau antum tak ada, antum tekan Ctrl R. Ni tak ada, tekan Ctrl R sekali lagi, dia akan ada lah untuk ruler ni. Okay, cara nak guna ruler, antum tekan move tool. Okay, jadi tekan belah ruler belah kanan ni, tekan dan tarik, dia akan keluar satu ni lah, satu garisan. Jadi pergi dekat tengah, dia akan kata tengok tu, dia akan pop masuk situ. Pop masuk situ. Kayaknya kita akan tahulah ni adalah garis tengah untuk kita punya poster. Jadi kita punya orang kata gambar apa semua kita boleh set lah, letak dekat tengah macam tu.
Okay. Supaya orang kata nampak, orang kata simetri lah belah kanan dengan belah kiri. Yang lain okey lah untuk poster ni. Okay, next. Okay. Ni adalah poster daripada saudari Nur Afrina. Okay. Ni apa yang nak komen eh? Okay. Ni ada sedikit lah yang nak komen, iaitu penggunaan warna lah. Kalau kita tengok, antara yang susah nak nampak adalah perkataan masjid lah. Masjid An-Nur dengan PRM bawah ni. Dia akan susah untuk mata lah nampak. Dan ni pun susah juga ni. Penceramah yang telah dijemput. Akhirnya saudari Nur Afrina ni dia kena improve sikit lah bahagian warna tu. Okay, untuk warna ni pun agak sukar sebenarnya bagi kita untuk tentukan warna yang mana yang kata perlu kita guna. Jadi kita punya senior dalam Photoshop ni dia dah kirikan cara yang mudah lah untuk kita pilih warna apa yang sesuai teks kita lah. Kita guna color wheel. Okay, ni adalah color wheel, iaitu pemilihan warna yang sepatutnya kita gunalah. Okay, dia ada beberapa mazhab dalam color wheel ni. Yang pertama, untuk pilih warna, kita akan pilih warna yang dekat tepi. Contoh kalau kita guna background warna merah, kiranya teks kita akan guna warna pink ataupun warna orange. Lagi menyelah lah. Ataupun mazhab yang kedua, kita akan pilih yang bertentangan. Contoh kalau kita ada background warna merah, kita akan pilih tulisan tu warna biru muda. Bagi nampak dia punya ni kontras, dia punya apa? Perbezaan warna. Tapi kalau kita tak nak, kita boleh buat cara yang pertama tadi lah. Macam sahabat kita buat ni. Dia letak shadow. Ni pun satu contoh yang baik lah. Sebab kalau kita tengok warna pink dengan kuning ni, dia tak akan masuk. Kalau Ana buat, kalau Ana buka poster Ana tadi, kelas Photoshop, dia warna pink dengan warna kuning ni dia tak masuk sebab kedua-duanya merupakan warna yang cerah. Jadi kalau kita letak sekali, dia akan kurang nampak lah macam ni kuliah. Dia kurang nampak sebab dia merupakan, kedua-duanya merupakan color yang cerah. Jadi sama ada kuliah ni kita tukar jadi warna yang lebih gelap. Contoh kita ambil warna hitam, dia akan jadi lebih nampak. Ataupun kita letak shadow. Macam yang ni Ana letak shadow lah. Okay. Dia supaya tulisan kita tu lebih menyelah. Sama juga dengan perkataan duha ni. Dia warna putih lebih kurang dengan warna pink sebab dia merupakan warna yang cerah. Jadi untuk gelapkan dia, kita letak shadow lah untuk naikkan seri kita punya teks tu. Okay. Jadi macam poster tadi, ni kena diubah ni. Yang masjid ni sama ada antum buat satu box dekat belakang dia. Maksud box tu macam ni lah. Contoh kalau yang ni, kita nak suruh naikkan lagi seri dia, kita letak box lah. Box, tekan dan tarik. Okay, dan tekan dan tarik ke bawah. Kiranya dia akan jadi nampak lagi jelas lah kita punya tulisan ni, tajuk dan sebagainya. Ataupun kita tukar sahaja dia punya warna, ataupun kita letak shadow bagi nampak lagi jelas lah Masjid An-Nur ni. Sama juga dengan bawah ni. Bawah ni dia dah jelas ataupun dia punya color dah kontra. Tapi disebabkan orang kata background dia ni terlalu banyak pattern, menyebabkan orang susah sikit nak baca kita punya tulisan ni. Jadi sama ada gambar ustaz ni kita buat gradient ataupun kita delete macam ni. Kita delete sikit. Ataupun cara kedua, dekat tulisan ni kita letak box macam tadi lah. Ni box macam ni. Jadi box ni kita boleh tukar sama ada nak buat petak ataupun buat jenis ni sikit. Jadi antum boleh pilih lah. Dan box ni kalau tak nak dia jenis solid, kita boleh kurangkan dia punya opacity dengan belah kanan ni lah. Okay, maaf. Lupa nak guna magnifier. Okay. Okay, jadi ada magnifier sini. Sorry. Magnifier. Okay.
Jadi antum boleh tukar dia punya opacity dekat sini lah. Daripada 100 mungkin nak kurangkan sikit. Jadi dia ada kotak tapi tak adalah kotak tu terlalu hitam ataupun terlalu solid lah. Kita akan boleh nampak juga dia punya, orang kata apa, dia punya background. Okay. Ni untuk sahabat kita. Okay, next. Yang lain ni sama juga. Khamis yang ni pun penggunaan warna juga ni. Okay. Next. Okay, ada satu lagi. Untuk background ni, tak berapa cantik sebenarnya. Satu, kalau kita tengok background dia ni terlalu banyak, orang kata noisy lah, terlalu noisy. Jadi apa yang kita boleh buat, sama ada kita blurkan dia ataupun kita tukar background lain lah. Contoh kalau kita nak blurkan background tu, nak guna juga background tu, sebab background tu pun boleh, orang kata, berpotensi juga. Nah, rasa dia ambil kat sini ni. Okay, ni backgroundnya. Okay, cuba tengok. Biasa background ni kita, orang kata, akan kurangkan lah dia punya sharpness tu supaya kita bagi laluan kepada kita punya objek untuk shine lah. Okay, macam yang ni kita tukar dia punya ni daripada mode biasa kepada mode, tengok apa yang okey. Okay, screen macam okey. Okay, ni yang tadi. Jadi kita delete yang bahagian bawah ni gunakan brush tool. Okay. Besarkan dia punya size. Delete bahagian bawah. Delete ke tu? Bukan delete. Eraser, eraser. 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 Guna brush. Ni guna eraser. Okay. Lepas tu background dia, kalau kita tengok yang ni pun nampak terlalu noisy ataupun terlalu, orang kata, banyak sangat pattern. Jadi kita akan blurkan dia. Cara dia adalah dengan pergi pada filter atas ni. Blur, ambil Gaussian blur lah. Yang lain boleh lah antum cuba tengok apa blur lain buat. Tapi yang biasa anda guna adalah Gaussian blur saja. Guna yang ni. Jadi kita boleh set lah. Okay. Ni yang asal. Ni yang dah di blurkan sikit. Okay. Ni. Okay, yang ni nampak okey. Jadi macam tu lah. Ataupun kalau nak letak efek sikit, kita punya background ni, kita tekan filter, kita ada ni filter gallery. Yang ni pun cantik jugalah untuk antum cuba tengok apa dia boleh buat. Nak zoom out dulu. Okay, ni ada berapa lah dia punya option. Antum boleh cubalah tengok apa setiap option ni buat. Ini beratnya. Sini dia embosskan dia. Macam yang ni. Dia jadikan dia, orang kata apa, edge dia tu lagi menyelah. Kalau yang ni dia jadi macam brush sikit. Dan tepi ni boleh kita tukar lah apa yang kita nak. Ni ada sketch. Ni stylish. Texture. Ni antum boleh cuba main-main lah kalau antum nak buat, orang kata, background tu lagi menyelah nanti. Okay, beres. Itu saja untuk poster ni daripada Nur Afrina. Okay, next kita pergi pada next poster. Okay, Nur Nazihan. Nazihah. Okay, yang ni cantik. Sama dengan Ana buat. Sama betul ni. Ni yang Ana buat tadi. Sebiji. Ni dah terror ni. Okay, ni apa nak komen ni? Dia punya tulisan dah ada shadow. Okay, tulisan ni pun dah shadow. Tulisan ustaz ni pun dah ada shadow. Okay, nice. Ni apa, logo pun dah okay, dah jelas. Cuma kalau logo tu tak jelas, antum boleh buat dua cara lah. Sama ada letak shadow ataupun letak box macam tadi. Macam ni. Tulisan ni right click, ambil blended option. Kita akan letak shadow. Letak shadow. Ataupun yang kedua kita letak box macam tadi lah. Ni box kita.
Ambil daripada atas ke bawah macam tu. Tarik ke bawah. Itu antara yang antum boleh buat lah untuk jelaskan lagi kita punya logo tu nanti. Okay. Yang lain Ana tak ada nak komen lah. Dia punya tajuk bawah ni pun cantik. Dia punya orang kata ni boleh. Cuma kalau nak cantik lagi yang bawah ni, kita tukarlah dia punya saiz tulisan yang tajuk dengan bengkel. Macam yang Ana ni sama saja. Tapi kalau kita nak orang kata lagi menyelah kita punya poster tu, kita zoom sini sikit. Okay. Bahagian tulisan ni kita edit. Bahagian tajuk ni, dia punya tulisan kita sama ada kita boldkan dia ataupun kita tukar daripada bold ni kita ambil extra bold mungkin. Dia akan jadi nampaklah kalau orang tu daripada jauh dia akan nampak terus. Beza ni satu font lain, ni satu font lain, walaupun sebenarnya dia adalah font yang sama, cuma kita boldkan sikit saja yang bahagian depan ni. Okay, tu akan nampak lagi menyelah lah nanti. Okay, next kita ada poster ni. Okay, poster ni first yang nak komen adalah gambar ustaz ni lah. Kalau kita tengok gambar ustaz ni penyek jadi macam gemuk sikit gambar ustaz tu. Okay, jadi macam tadilah kalau gambar ustaz ni, kalau kita tak nak jadi nampak penyek masa kita gerakkan dia tu, macam yang orang kata Photoshop yang baru ni kita dah tak perlu tekan shift, jadi boleh besarkan biasa. Tapi kalau antum guna Photoshop yang jenis lama, antum perlu tekan shift lah masa kita besarkan dan kecilkan supaya dia tak jadi macam ni. Tapi kalau Photoshop baru dia dah setting siap-siap, kalau gambar tak perlu tekan shift. Tengok pada ni lah versi berapa antum menggunakan Photoshop. Alright, sekejap, ada soalan ke? Okay, tak ada soalan. Okay, next apa yang nak tukar? Ustaz Ahmad. Tak habis nama dia ni, Ustaz Ahmad Dasuki nama Ustaz. Okay, yang lain okay kot. Yang bawah ni pun Facebook dengan YouTube. Yang ni pun orang kata bila nak besarkan dan kecilkan pastikan dia punya ratio sama lah. Macam yang ni sepatutnya bulat tapi dah jadi bujur. Okay, yang ni pun sama dah jadi bujur. Kuliah maghrib ni mungkin boleh tukar tulisan yang lagi wow, tapi kalau antum rasa dah cantik okey je. Kalau rasa cantik dah okey. Sebab biasanya kalau nak cantik kita punya tajuk ni kita akan guna dua font. Font yang pertama dia merupakan font yang tebal dan font yang kedua biasanya font yang lagi nipis lah. Macam yang nak buat sebelum ni. Okey, ada dua font. Font pertama tebal dan font yang kedua nipis sikit lah. Okey. Jadi dia akan menambahkan seri. Dan kalau satu lagi, kalau biasa kita nampak kedua-dua font ni tebal tapi bahasa Arab dia akan gunakan bahasa Arab yang nipis lah ataupun bahasa Jawi yang nipis. Supaya dia nak naikkan seri sikit kita punya poster. Okay, next. Okay, last. Yang ni yang ni nak komen apa dia punya logo dah ada shadow, dia punya ustaz cantik crop. Ustaz pun dia nampak dia ada letak shadow. Okay, nama ustaz pun dia ada letak shadow juga, jadi jelas kat situ. Okay, tulisan bawah ni pun okay, jelas dan mudah dibaca. Okay, cumanya kalau nak lagi cantik ataupun nak tambah sikit lagi adalah ni lah malam Rasulullah ni lah. Daripada warna orange satu warna kita tukar pada 2-3 warna lah. Iaitu kita gunakan cara buat macam tadi lah, buat satu layer baru. Lepas tu kita klipkan dengan yang bawah. Kita boleh right click, tekan clipping mask. Ataupun cara senang dengan kita tekan alternate lah dekat keyboard. Okay, jadi kita guna brush. Macam yang ni kita warna putih, jadi Ana cuba guna warna hitam. Kurangkan opacity sikit. Okay, dia akan jadi macam tu lah. Okay, dia akan jadi lagi bersinar. Kalau macam yang antum ni dah warna orange, jadi mungkin boleh tambah warna kuning lah supaya dia jadi macam ni tulisan Arab kita ni. Dia akan nampak dua warna sikit supaya lagi menyelah tulisan tu. Yang lain anda nampak dah cantik lah tulisan ni ataupun poster ni dah cantik. Okay, dan tu review poster yang dibuat oleh peserta.
Kita dah pukul 10. Sekejap, kita habis pukul 11 kita habis pukul berapa? 10, 10 setengah. 11, okey. Kita habis pukul 11 jadi ada sejam lagi. Okey, sejam lagi mungkin. Okey, jadi Ana terus, kalau ada soalan boleh tanya soalan. Kalau tak ada, Ana akan teruslah pergi pada review poster ni, poster yang dah ada ni. Dan lepas habis review poster ni, Ana akan ajar macam mana cara untuk download template yang ada dekat internet. Sekejap, kita pergi dulu tengok apa yang ada dekat internet. Okay. Biasanya template dekat Photoshop dekat internet sangat kurang lah. Sebab tak ramai orang gunakan Photoshop untuk orang kata buat poster dan dia share. Sebab file Photoshop ni dia berat. Dia biasa satu file Photoshop dia akan ambil ruang sebanyak 300 MB sampai 500 MB. Jadi besarlah file tu. Biasanya orang akan convert daripada file Photoshop, dia akan convert kepada file Adobe Illustrator, baru dia akan upload dekat internet. Jadi bila kita download tu, kita tak boleh guna sebab dia file Illustrator. Jadi kita kena convert balik kepada file Photoshop. Di antara laman web yang Ana biasa guna adalah Freepik, bukan Freepik. Freepik okey, betul lah, Freepik. Okey, Ana biasa guna ni lah. Laman web ni Freepik, dia free saja untuk sesetengahnya, dan ada juga yang berbayar lah. Macam yang ni free, yang ni free, yang ni free, yang ni berbayar sebab dia ada tanda premium atas ni. Jadi kalau nak, antum kena bayar sebagai ahli lah. Okey, untuk laman web ni kita tekan saja poster. Dan dia akan ni lah bagi dia punya template yang dah ada. Jadi tugas kita senang sahaja, download template ni, lepas tu tukar saja. Contoh kita nak yang ni. Okay, yang ni tak boleh yang ni. Okay, contoh kita nak guna template ni. Okay, kita download saja, lepas tu kita tukarlah gambar dekat sini, dekat bawah ni, lepas tu tukarlah dia punya maklumat yang ada. Kiranya kita dah ada dia punya design, jadi lagi senang lah. Cuma macam mana kita nak tukar daripada format Adobe Illustrator kepada Adobe Photoshop. Itu Ana akan ajar lah nanti. Okay, sebelum kita pergi yang tu, Ana nak kita review poster yang dah ada lah. Ni beberapa poster yang Ana dah buat. Kita cuba tengok ni. Ni beberapa poster yang Ana dah buat sebelum ni lah. Jadi kita akan tengok macam mana Ana buat benda ni lah. Okay. Boom, kita pergi pada poster yang pertama. Sekejap, okay, loading. Okay, untuk poster pertama ni, Ana menggunakan template sebenarnya. Template daripada orang kata internet. Jadi Ana download saja. Tak apa, okay, Ana ajar terus lah macam mana cara nak download. Okay, yang tu Ana type apa itu. Sebab seingat Ana tu file tu adalah file Photoshop terus yang Ana download itu. Wedding green. Aduh. Apa? Wedding green. Okay. Lupa nak beritahu, untuk Freepik ni dia free 3 sahaja poster untuk sehari lah. Kalau antum nak download lebih daripada 3, antum kena login lah. Login percuma sahaja. Antum boleh login dan antum boleh download sampai 10 template sehari. Okay, macam yang tadi Ana download yang ni lah. Ni poster dia dan file dia dah dalam bentuk PSD dah. Maksudnya dah dalam kata format Photoshop. Ana download je. Tekan download, nanti dia auto download tak adalah. Kita tekanlah download tu. Okay. Dah siap. Okay, siap settle. Senang sahaja. Pergi dekat download. Pergi dekat compress.
Ni file kita tadi, kita right click, kita extractkan dia dulu. Okey. Boom, kita dapat kita punya file. Ni yang baru. Okey, ni adalah file Photoshop yang dah ada lah. Jadi kita buka. Okey. Ni adalah template yang nak guna untuk nak buat poster ni lah. Jadi daripada template ni, apa yang nak ambil adalah anda ambil dia punya background yang warna hijau ni. Background yang warna hijau. Anda ambil dia punya daun-daun ni. Tu je sebenarnya yang anda ambil. Yang lain ni anda rasa anda buat sendiri ni. Yang lain ni tak ada apa. Okey. Macam ni. Dia ada dua lah. Dua ni. Yang atas dengan yang bawah. Yang anda ambil dia punya ni. Background ni. Tekan saja background. Dah ambil lah. Tarik pergi dekat kita punya poster. Boom. Siap lah. Kita dah ada background. Next, apa yang anda berminat dekat sini adalah dia punya ni lah. Vektor daun-daun ni. Jadi anda tekan dan anda tarik masuk ke Photoshop tadi. Okey. Jadi yang lain dekat sini sama saja gambar ustaz. Anda tarik je gambar ustaz. Lepas tu anda padam menggunakan brush dekat bawah. Okey. Untuk tulisan ni anda gunakan tulisan yang sama sahaja. Cuma anda main dia punya besar kecil dia punya tulisan. Sekejap anda ajar yang tu. Contoh yang tadi anda tulis apa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang beriman, kematian itu bukan lagi ketakutan. Kematian itu bukan lagi ketakutan. Sekejap, apa ni? Tetapi sebuah kedamaian. Alright. Ini adalah tulisan tadi. Okay. Kalau perasan yang ni anda menggunakan tulisan yang biasa saja. Ni anda guna tulisan apa? Times New Roman tu. Times New Roman sahaja. Okey. Warna tulisan kalau antum perasan dia ada berapa warna lah. Ada warna hijau, ada warna putih. Jadi cara dia macam yang ni, kita tekan kita punya layer ni. Jadi kita tekan saja dekat tepi ni warna hijau. Carilah warna hijau. Okey. Tapi yang tengah kematian tu anda buat warna putih dan dia punya font lagi besar lah daripada yang lain. Jadi cara dia, kita double click. Kita orang kata select kita punya tulisan yang kita nak edit tadi. Okey. Lepas tu kita tekan saja yang apa kita nak edit. Macam ni kita nak tekan warna, tekan colors. Okey. Jadi dia akan apply dekat mana kita dah select. Macam tadi saya select kematian sahaja. Jadi dia punya font pun boleh kita besarkan, tekan dan tarik saja dekat icon T ni, tekan dan tarik. Okey, next kita akan buat jarak lah daripada tulisan kita dengan tulisan yang atas. Kita akan ni lah main dekat sini. Jarak atas dengan bawah ni. Alright. Ubah sikit. Okey, beres. Lepas tu siap lah. Lepas tu anda letak dia punya apa? Dia punya shadow. Kalau tengok ni dia ada shadow. Allah. Tariklah terus. Dia asyik loading lah. Masuk Photoshop dah terus. Okay. Kalau antum perasan apa lagi? Dia ada shadow. Jadi cara nak buat shadow macam tadi saja, tekan, lepas tu right click, ambil blending option, lepas tu tekan shadow. Lepas tu kalau antum nampak lagi, kita punya huruf bawah ni dia ada dua warna. Atas warna kuning, bawah tu warna hijau. Yang ni anda menggunakan cara ni lah layer tadi. Sekejap anda tunjuk sekali lagi. Kita besarkan tulisan. Kita jarakkan dia. Okay, nice. Jadi anda buat layer baru.
Ana pilih warna kuning. Ana tekan brush tool. Ana right click, ambil saiz yang agak cantik sikit. Okey. Jadi ana lukis je dah daripada sini. Sekejap, opacity kita naikkan dia kepada 100. Tekan dan tarik pergi ke kanan. Lepas tu ana right click layer kita, pergi tekan pada clipping mask. Jadi dia akan apply pada yang bawah tu lah, iaitu tulisan kita. Tapi dia akan apply juga bahagian atas ni, tapi kita nak bahagian bawah saja yang ada warna kuning. Jadi kita tekan eraser. Eraser, right click, ambil yang solid, kecilkan dan kita delete lah bahagian atas ni. Boom. Jadi antum akan buat, dia akan jadi nampak lebih kurang sama lah dengan poster yang anda buat sebelum ni. Okay, kalau kita tengok daun yang anda buat ni, dia tak sama warna. Yang anda ambil daripada template, dia warna agak orang kata tak menyelah sangat, tapi yang anda buat dekat poster ni dia agak menyelah. Okay, cara dia macam yang anda ajar pagi tadi. Kalau nak adjust warna, kita pergi pada adjustment. Kita pergi pada ni lah, hue and saturation. Jadi kita boleh tingkatkan lah dia punya saturation. Tapi antum juga nampak kalau kita tingkatkan saturation, dia bukan saja okay, kalau kita ubah warna ni, okay, dia bukan saja ubah kita punya warna daun, tapi warna background tu sekali. Okay, untuk kita ubah warna hanya pada daun, macam yang tadi, untuk hanya ubah benda yang dekat bawah, kita right click, benda yang atas ni kita tekan clipping mask, klik clipping mask. Dia akan apply benda dekat bawah saja. Jadi efek apa yang kita setkan dekat atas ni, dia hanya akan apply dekat apa yang ada dekat bawah sahaja. Macam yang ni hanyalah leaf. Contoh kalau kita ada 2-3 item dekat bawah ni, contoh kita ada 2-3 leaf, contoh macam ni. Okay, kita ada leaf 1 dan leaf copy leaf lah. Okay, jadi cara untuk apply warna dekat kedua-duanya, kita boleh buat group lah. Ni dekat bawah ni, bawah create new layer ada create new group. Kita tekan yang tu. Ke bawahkan dia. Kita select dua daun tadi, kita tekan dan masukkan dalam group. Kita lepas. Okay. Untuk layer ni, kita right click, ambil clipping mask. Jadi dia akan apply effect untuk semua yang ada dalam group ni. Dan apa yang ada dalam group, ada dua benda ni. Dua leaf ni lah. Okay, jadi itulah cara untuk kita adjust dia punya warna lah. Nanti antum boleh tengok balik lah. Warna macam mana anda dapat warna ni. Anda gerak-gerakkan sini sikit, sana sikit. Jadi antum akan dapat lah. Alright. Itu sahaja untuk poster ni. Yang lain sama sahaja. Dan tulisan atas ni pun sama sahaja. Anda gunakan cara dia. Batang tepi ni pun sama sahaja. Kita klikkan sahaja batang. Tekan dan tarik. Lepas tu kita right clickkan dia. Sama ada kita nak guna cara yang tadi, iaitu menggunakan layer, ataupun right click kita gunakan blending option. Mana-mana boleh lah. Blending option. Kita guna gradient overlay. Boleh sahaja. Atas orang kata manalah bagi antum yang rasa cepat. Okay, nice. Nak delete balik. Right click, delete balik semua. Okay, jadi itulah cara ataupun macam mana anda buat poster yang pertama. Okay. Untuk poster kedua, kita akan cuba tengok poster kedua. Macam mana cara dia buatlah poster kedua ni. Ini adalah poster yang kelas lepas lah daripada PMH. Bila ni? Bulan Mei hari tu. Jadi ni poster dia. Jadi macam mana dia buat poster ni. Okay. First kita akan tengok apa yang cantik mengenai poster ni adalah dia punya background. Background dia sangat cantik lah. Dia ada line dekat sini, dia ada bintik-bintik dekat sini. Okay. Macam mana dia buat? Senang saja. Dia pergi saja dekat Google. Lepas tu dia type saja background. Sebab itu background. Background technology.
Okay. Okay, antum boleh pilih lah. Nanti cari saja dia punya background. Nanti apply saja. Macam yang ni, background dia ni bukan dia create baru lah. Ataupun dia buat sendiri. Dia hanya menggunakan background lah. Jadi, pandai pilih background, cantiklah poster tu. Okay. Next, apa yang kita boleh lihat dekat poster ni. Okay, dia ada logo atas ni. Lepas tu, dia ada logo atas ni. Lepas tu logo tu dia letak atas petak. Petak pun macam yang Ana bagi tahu tadi lah. Cuma petak dia ni, dia ada letak shadow satu. Lepas tu dia menyerong dia punya kotak dia. Jadi, yang tu pun Ana dah ajar pagi tadi. Cara buat petak yang menyerong, kita tekan petak. Tekan dan tarik. Okay, kita dah ada kotak kita. Cara untuk serongkan dia belah kanan, kita guna pas ni. Kita ambil, apa tadi? Perspektif ke? Okay, kita ambil perspektif. Jadi antum boleh pilih lah macam mana untuk kata adjust lah antum punya ni kotak tu nanti. Alright. Jadi itu cara dia buat kotak yang warna putih ni. Okey, yang belah kanan kita akan nampak dia ada tulis sertai sekarang. Dia punya tulisan orang kata memanjang. Dia bukan memanjang, dia rotate dia punya tulisan. Okey, cara untuk rotate tulisan. Sekejap, kita buat tulisan dulu, tekan T. Buat tulisan apa? Contoh. Ini tulisan kita. Untuk kita orang kata rotatekan tulisan kita, antum tekan move tool. Kalau antum gerakkan objek macam ni, kalau nak besar atau kecilkan kita punya tulisan, tekan saja yang tepi ni. Okay, untuk rotate, antum gerakkan tertikus jauh sikit. Dekat bucu ni cuma jauh sikit, dia akan tertikus kita akan bertukar kepada dua arrow lah, belah kanan belah kiri. Jadi antum tekan dan gerakkanlah ke kanan ataupun ke kiri, atas ataupun ke bawah. Okay, ini cara dia lah. Okay, kalau antum nak buat ni, antum tak pasti dah straight ke belum macam dah straight tapi macam belum, macam dah straight macam belum. Okay, antum tekan shift dekat keyboard. Okay, dia akan jadi automatic lah, dia akan jadi orang kata grip. Bila dah nak dekat dengan naik ataupun mendata. Okey, itu cara dia buat lah. Jangan lupa tekan tick atas ni bila dah siap. Okey, beres. Contoh. Okey, next. Kalau kita tengok dia ada satu orang kata bentuk dekat tepi ni. Okey, cara nak buat bentuk ni macam tadi juga. Kita ambil bentuk. Kita ambil round rectangle. Okay. Kita boleh adjust lah dia punya orang kata apa. Keserongan. Mungkinlah keserongan dia punya. Keserongan ke? Dia punya ni lah. Bulatan dia punya petak tu. Contoh. Ni kalau kita setkan bulatan kita kepada. Ni lah radius. Radius 32. Okay, kalau kita naikkan radius. Contoh 100, kita buat sekali lagi. Dia akan lagi melengkung lah. Kita punya ni, kita punya shape. Kalau nak melengkung lagi, naikkan lagi. Okay. Tengok atas antum lah. Antum nak dia melengkung tu kuat ke tak. Okay. Kalau macam ni kita delete yang sebelum ni. Okay. Jadi tekan, ambil saja shape ni, kita letak dekat tepi. Bawahkan dia ke bawah font atau layer contoh. Ni contoh ni kita tukar dia punya warna sikit. Alright. Jadi macam itulah cara dia buat orang kata bentuk belah kanan ni. Okay. Next apa yang kita nampak adalah dia punya tulisan ni tengah ni. Tapi ni nanti Ana ajar, kita pergi pada yang mudah dulu. Okay. Yang bawah ni. Okay. Inilah yang nak beritahu tadi. Okay. Dia gunakan font yang sama. Cuma font yang depan ni dia tebalkan ataupun dia boldkan dia. Dan font yang belakang ni dia guna yang jenis nipis sahaja. Okay. Orang kata akan nampak lagi wow lah kita punya poster nanti. Okay. Ni cara dia.
Okey, yang warna kuning tadi sama juga dengan bentuk atas ni. Cuma dia warnakan sahaja dia punya tulisan ataupun bentuk ni warna kuning. Okey. Next dia ada apa? Dia ada bentuk bawah ni. Okey. Bentuk bawah ni kalau kita nak buat, dia tak ada dekat Photoshop sebab Photoshop hanya ada bentuk petak, ellipse, polygon ni je ada. Kalau ada lebih lagi kita tekan ni lah custom shape. Shape ni kita boleh orang kata download sendiri, tapi biasa kita tak gunalah custom shape ni. Jadi antum boleh tengok kalau nak shape yang berminat, tapi biasanya kalau lah shape macam ni dia create barulah. Okey, cara nak buat bentuk baru dalam Photoshop kita boleh buat guna dua cara. Yang pertama kita menggunakan brush tool, yang kedua kita menggunakan pen tool. Okey. Kalau kita nak guna brush, macam saya bagi tahu petang tadi, kita perlu ada layer baru. Jadi kita create new layer. Okey, jadi kita ada layer lah. Cara nak orang kata tulis nama supaya tak keliru, kita double click saja nama dia. Okey, jadi kita buat design bawah. Alright. Jadi kita guna saja brush tool, tekan B dekat keyboard. Kita guna yang kata solid warna. Kita tukar warna kepada hitam. Okey. Lupa nak beritahu tadi. Untuk melukis ataupun menggunakan brush tool, kita boleh buat apa saja bentuk yang kita nak. Tapi kalau kita nak buat bentuk tu orang kata satu garis lurus, kalau kita cuba buat menggunakan tangan, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi tiba-tiba ada melengkung sikit. Nak buat straight tiba-tiba dia jadi gitu. Okey, cara untuk jadikan dia betul-betul straight adalah dengan kita tekan shift lah dekat keyboard. Tekan sekali, tekan one click in the mouse, tekan mouse sekali, tekan dan hold shift dekat keyboard, lepas tu kita gerakkanlah ke kanan ataupun ke kiri. Dia akan jadi walaupun mouse kita ni pergi atas, pergi bawah, dia punya brush ni akan tetap pergi kanan dengan kiri sahaja. Sama juga kalau kita nak buat dia ke atas dan ke bawah, tekan shift, kita gerakkan ke atas. Okay, jadi kalau kita punya tertikus ni tiba-tiba bergerak ke kanan, dia tetap akan pergi ke atas dan ke bawah sahaja. Dia tak akan pergi ke kanan dan ke kiri lah. Jadi senanglah untuk kita buat orang kata bentuk ataupun line menggunakan brush tool. Satu lagi cara, kalau kita nak buat daripada hujung ke hujung mungkin, kita boleh tekan satu, tekan shift, tekan dan hold shift, tekan sekali lagi dekat mouse. Dia akan ikutlah kita punya ni nak ke mana. Okay, ni boleh guna juga, tapi kalau kita menggunakan ni kita tak tahu. Okay, Ana delete dulu yang lain ni, guna eraser. Besarkan dia. Okay, kalau kita guna cara kedua ni, kita tak tahu kita punya line ni adakah straight line ataupun dia bengkok. Macam yang ni, dia bengkok ni, dia bengkok ke atas sikit. Jadi cara untuk pastikan dia straight line yang orang kata horizontal, tekan dekat mouse, tekan dan hold shift, gerakkan mouse ke kanan dan ke kiri. Ini dah orang kata dah akan jadi betul-betul orang kata simetri lah. Okay. Itu cara menggunakan brush. Okay, jadi kita pergi balik kepada bentuk tadi. Okay, kalau kita tengok bentuk dia, dia ada straight line. Tiba-tiba dia naik atas sikit, lepas tu dia terus straight line sekali lagi. Okay, senang saja. Satu klik, tekan shift, gerakkan cursor ke kanan. Okay. Satu klik, tekan shift, gerakkan cursor ke atau tertikus ke kanan. Okay. Yang ni kita akan delete lah. Kita gunakan eraser tu ataupun shortcut dia E dekat keyboard. Right click, kita akan pilih size yang agak kecil. Lepas tu kita akan padam lah. Satu kali tekan shift, satu lagi tekan. Okay. Jadi yang lain ni kita boleh besarkan supaya lagi senang. Okay, sekarang itulah shape kita untuk design bahagian bawah ni. Nanti kita tukar saja dia punya warna kepada putih. Tukar warna sama saja, right click, blend the option, tukar warna lah. Alright. Apa lagi dia ada? Bentuk bawah ni sama saja, tulisan pun sama saja. Ikon-ikon ni dia
tarik saja daripada internet macam yang Ana ada bagi contoh ni. Tekan dan tarik saja. Yang ni boleh dia dapat daripada internet. Tekan dan tarik saja masuk dalam ni. Lepas tu kita akan delete lah apa yang kita tak nak. Macam contoh Ana nak Facebook sahaja. Jadi kita gunakan eraser. Tekan sekali. Besarkan kita punya ni bentuk. Kita akan padam yang lain. Bom. Okay. Lepas tu bahagian ni kita akan gunakan eraser juga. Kita akan gunakan magic eraser tool. Sebab dia adalah satu warna yang sama. Kan sekali dia akan delete lah semua yang dekat tepi-tepi tu. Okay, jadi sekarang kita ada ikon Facebook. Apa ni? Okay. Ikon Facebook. Okay. Alright. Jadi sama saja kalau antum ada ikon tu yang bulat, jadi bulatlah dia. Alright. Mana poster tadi? Okay. Next apa yang dia ada? Yang belah kiri ni dia ada software, yang ni tulis saja, yang ni petak biasa saja. Ni dia ambil logo Photoshop dekat internet. Tulisan dia gunakan dua tulisan, yang satu tulisan yang sama cuma yang bawah ni dia boldkan sahaja. Okay, next dia ada gambar ataupun gambar font dengan ikon Facebook lah. Okay. Untuk poster, nak tambahkan seri dia, memang kita perlu menggunakan bahan-bahan 3D. Contoh yang ni, dia menggunakan font dan ikon yang nampak 3D. Okay, cara untuk dapatkan dia, kita boleh saja pergi kepada kata Google dan type saja. Contoh 3D icon Facebook. Kalau kita nak Facebook yang jenis 3D lah. Okay. Kalau kita buat orang kata FB ad ke orang kata apa, bengkel Facebook. Okay, jadi kita boleh gunakan lah dia punya ni logo ni yang jenis nampak 3D. Ataupun kita buat mungkin apa, bengkel bola sepak mungkin. Kita tulis saja bola 3D. Bola kan 3D kan. Okay, bola yang nampak 3D ni lah. Okay, jadi kita masukkan saja bola ni dekat kita punya poster. Akan jadi nampak lagi meriah lah kita punya poster bila ada orang kata vektor ataupun elemen-elemen 3D itu sendiri. Macam ni dia ambil dia daripada internet, lepas tu dia masukkan saja. Okay, penampilan khas. Kita ada tulisan ataupun bentuk, tapi bentuk kita ni hanya ada line. Okay, macam tadi kita punya bentuk dia solid, dia tak ada line. Okay, cara dia untuk kita buat satu bentuk yang tak ada warna, cuma ada line. Okay, ni cara dia. Kita tekan kita punya ni bentuk kita, tekan dan tarik. Okay, masa kita nak warnakan dia, antum akan perasan dia ada dua tau. Belah kiri adalah warna, belah kanan adalah dia punya stroke ataupun dia punya garisan tepi lah. Kalau kita buat warna hijau, antum akan perasan lah. Kalau kita zoom dulu. Okay, atau antum akan nampak dia ada warna hijau. Cuma dia punya saiz kecil, jadi kita tak nampak. Okay, kalau kita besarkan saiz dia daripada 1 kepada ni, kita akan nampak lah. Okay, ni saiz dia. Okay, jadi apa yang sahabat kita buat tadi adalah dengan dia offkan bahagian ni, bahagian warna dia offkan, bahagian line dia ambil warna putih tapi kita ambil warna hitam saja. Okay, bahagian jenis line dia ambil yang orang kata ni lah line. Jadi bila kita gerakkan kita punya line ni, antum akan nampak lah. Ya, kita contoh masukkan. Okay, kita ada satu bentuk yang hanya line sahaja, bukan orang kata tak ada isi di dalam dia. Okay, ni untuk garis yang warna putih ni. Okay, next kita akan tengok cara untuk buat inilah kelas multimedia yang orang kata agak terbelah-belah, macam dibelah oleh pisau samurai. Okay, ni dia agak orang kata susah sikit, tapi tak adalah susah sangat, dia senang saja sebenarnya. Dia gunakan metod yang sama, cuma macam mana antum guna metod tu saja. Okay, macam ni kelas multimedia .
Okey, macam yang Ana ni kita ada perkataan duha. Kita buat perkataan duha lah. Kita pecahkan perkataan duha. Okey. Untuk ni, cara senang dia adalah kita tekan kita punya tulisan ni. Kita gunakan eraser. Eraser. Tulis. Letak must be rasterized before proceed. Okey, proceed saja. Okey, lupa nak bagi tahu. Kalau gambar, bila kita rasterizekan gambar, dia akan tukar daripada smart object kepada gambar yang boleh diedit lah. Kalau tulisan, dia akan tukar daripada format tulisan kepada format gambar yang boleh diedit. Maksudnya bila dah tukar kepada gambar, kita dah tak boleh tukar dia punya tulisan tu. Contoh perkataan duha, bila kita dah rasterizekan dia, kita dah tak boleh tukar jadi perkataan lain. Maksudnya kita kena buat yang barulah kalau kita rasa ada typo. Okay, jadi kita rasterizekan dia atau boleh right click ambil rasterize layer. Rasterize. Okay. Kita kecilkan kita punya eraser tu. Tekan sekali, tekan shift, tekan hujung sana, boom. Lepas tu tekan shift, tekan hujung sini, boom. 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 Okay. Senang saja dia buat. Okay. Macam itulah cara yang dia buat lah. Untuk dia belah dia punya tulisan ni. Dan untuk orang kata yang jenis warna purple, warna kuning ni dia buat bentuk sahaja. Jadi dia guna brush tool, dia buat bentuk 3 segi. Lepas tu dia warnakan dia letak orang kata shadow sikit. Okay. Tapi kalau antum perasan, kalaulah kita buat cara yang tadi menggunakan eraser sahaja, dia tak nampak 3D ataupun tak nampak benda tu dibelah. Dia nampak dibelah tapi tak nampak cantik sangat belahan dia tu. Sebab kalau antum perasan, contoh perkataan K ni, dia terbelah dan dia naik ke atas dia punya belahan tu. Okay, macam M pun sama juga. Dia terbelah dan dia naik ke atas. Kita akan nampak dia punya tulisan tu macam timbul ke atas. Okey, cara nak buat yang tu, yang ni agak complicated sikit tapi tak apa, insyaAllah kita boleh faham. Ana undur balik, Ctrl Alternate Z ataupun Ctrl Z ataupun dekat sini undo, undur eraser, Ctrl Z saja. Boom, boom, boom. Okey, satu lagi. Boom. Okey. Cara dia buat tu adalah dengan dia orang kata, macam nak terangkan dia Ana offkan yang ni dulu. Okey, adalah dengan dia cut dia punya tulisan. Contoh yang ni, cara nak cut kita gunakan bahagian atas ni lah. Rectangular market tool. Okey, kita buat selection dan kita cut lah benda tu. Okey, contoh ni. Tekan dan Ana tarik. Okey, Ana dah buat selection dekat situ. Ana menggunakan move tool dan sekarang Ana boleh gerakkan lah dia punya tulisan tu pergi atas atau pergi bawah. Okey, tapi Ana undur balik. Tapi kalau kita gunakan rectangular, kita hanya boleh buat bentuk petak. Kalau kita tengok gambar dia ni, dia bukan petak, dia apa? Daripada sisi ke sisi. Jadi kita akan gunakan tools yang baru iaitu pen tool. Pen tool ni dia agak orang kata complicated lah sikit cara nak guna dia. Kalau antum nak belajar lagi lanjut, pergi saja dekat YouTube. Sebab Ana tak boleh ajar semua benda sebab kita kesuntukan masa. Oh, dah 10.30. Kita ada berapa lagi poster ni? Oh, kita ada 5 lagi. 4 lagi. Okay, pergi saja pada YouTube. Antum tulis saja how to use pen tool in Photoshop. Nanti dia akan ajarlah cara untuk kita gunakan pen tool dalam Photoshop. Cara untuk kita mahirkan macam ni. Master the pen tool in 30 minit sahaja. Okay, ni kalau Ana ajar, kita akan habis lambat lah. Jadi antum boleh belajar sendirilah kat sini macam mana nak gunakan pen tool. Jadi Ana hanya tunjuk contoh dekat sini saja. Tekan sekali, tekan sekali, tekan sekali, kita tutup.
Lepas tu kita right click, kita buat make selection. Okey, right click sekali lagi. Okey, kita gunakan yang ni, yang petak ni ataupun mana-mana selection. Kita right click, kita ambil layer via cut. Jadi dia akan cut lah apa yang dah kita select tu. Dia cut, dia akan jadi dua layer. Ni layer yang bawah, ni layer atas. Dia akan pecahkan yang atas dengan yang bawah. Jadi kita boleh gerakkan lah layer atas ni. Ni ke mana yang kita nak. Contoh kita nak buat macam tu ke, ataupun kita nak rotate sikit ke. Terserahlah antum nak buat macam mana. Cuma untuk select tadi kita akan gunakan pen tool lah. Pen tool ni dia bukan saja boleh buat orang kata selection yang agak rumit, dia juga boleh buat orang kata melengkung macam tu. Jadi yang ni antum boleh belajarlah macam mana nak buat. Okey. Orang kata delete path. Okey, yang ni agak orang kata kesuntukan lah untuk ajar, tapi macam tu lah cara dia. Okey, next kita akan tengok dekat poster ni. Allah, apa lagi yang cantik? Yang lain rasa sama sahaja. Okey, beres. Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen lah. Ada ke soalan? Kita tengok dulu. Okey, tak ada lagi soalan, tak apa. Okey, next kita punya poster yang ketiga. Wolf. Ya. Tekan masuk Photoshop lah. Okay. Buatkan dia. Dan eraser. Okay. Untuk poster ni, dia satu poster yang cantik, tapi bagi Ana dia boleh diperbaiki lagi lah. Contohnya perkataan webinar of Al-Fatih ni dia agak sukar untuk dibaca. Okay, yang tu boleh orang kata improve lagi lah untuk poster ni. Okay, kalau kita tengok apa yang menarik pasal poster ni. Kalau first kita tengok dia ada line lah, line petak tepi ni. Dia ada dua warna, satu warna biru. Belah kanan dia jadi warna merah. Jadi cara dia nak buat macam tadi juga. Shape tu. Dia sama je. Dia kalau Ana terangkan lagi, dia sama saja poster ni. Cara nak gunakan dia, kita akan gunakan shape tool, kita akan gunakan text tool, kita akan guna blending option. Cuma macam mana kita nak guna benda tu. Macam yang ni, dia gunakan gradient dekat stroke. Contoh ni kita buat, okay. Kita nak yang petak. Kita nak yang petak. Okay. Dah ada petak. Kita tak nak warna dekat dalam. Jadi warna hitam ni kita tak nak ambil. Warna belah kanan kita nak, cuma kita nak besarkan sikit. Okay, bentuk dia kita nak satu garis yang solid lah. Okay, untuk jadikan dia ada dua warna. Okay, antum jangan tertukar. Kalau kita gunakan yang karakter ni warna dia hanya untuk ubah perkataan sahaja. Kalau bentuk ataupun gambar, untuk tukar dia punya warna, kalau gambar kita akan guna adjustment. Kalau bentuk, kita hanya pergi pada layer, kita right click. Lepas tu ambil blend option. Alright. Jadi kita guna sahaja gradient overlay. Sekarang kita dah ada dua warna lah untuk kita punya, orang kata, kita ambil warna ni sikit. Okay. Untuk kita punya petak ni dah ada dua warna. Satu bawah ni warna biru, atas ni warna orange. Jadi macam tu lah sahabat kita buat untuk warna ni. Satu warna biru, satu warna pink. Okay. Next kita tengok dia ada perkataan wolf. Dia macam bersinar. Okay, cara nak buat perkataan wolf bersinar, senang saja. Kita tulis dulu. Wolf. Ambil tulisan yang agak tebal sikit. Macam tulisan tadi, Ana dah ajar macam mana nak download tulisan tu yang agak cantik. Biasa kalau kita guna Photoshop, kita tak akan gunakan lah tulisan yang orang biasa guna, sebab itu akan orang nampak kita punya design tu sama dengan orang lain.
Jadi kita download font yang cantik sikit. Okay, macam ni kita ada font. Okay, nak glowkan dia, right click, ambil blending option dan kita ambil outer glow. Okay, jadi kita boleh adjust lah. Macam ni glow warna hijau, jadi anda tukar jadi warna orange mungkin. Okay, jadi dia punya size kita boleh main, dia punya spread pun kita boleh main, dia punya opacity pun kita boleh main. Jadi tengoklah macam mana orang kata yang sesuai di mata antum. Kalau rasa dah cantik, okay, kita tekan OK. Jadi kita punya perkataan wolf ni dah bersinar. Ni sebelum, ni selepas. Okay, itulah cara dia buat perkataan wolf. Okay, lepas tu dia bersinar. Yang kedua, dia ada shadow lah yang hitam ni untuk dia orang kata pastikan orang nampak jelas dia punya perkataan wolf ni. Okay. Next, apa yang dia ada adalah ni sama saja, tulisan sahaja. Bawah ni pun tulisan sahaja. Okay, yang ni. Dia ada bentuk petak tapi dia ada bucu bawah ni. Dia macam apa nama? Text box. Text box. Jadi cara nak buat dia, kita buat dia petak macam biasa. Petak. Okay. Untuk adakan dia punya bucu bawah ni, kita hanya menggunakan brush tool. Kita buat new layer, kita tekan brush tool ataupun B kita punya ni singkatan, jadi kita buat saja 1, 2, 3. Okay, siap. Tu kita dah jadilah kita punya bentuk yang ada muncung. Nanti antum buat betul-betul lah dia punya ni. Kalau nak lagi tajam, kecilkanlah kita punya brush tu. Itu saja yang dia buat lah. Jadi kalau kita nak gabungkan dia macam ni, kita ada 2 layer, yang atas dengan yang bawah. Nak gabung, orang kata select dua-dua layer ni menggunakan shift, lepas tu tekan Ctrl E dekat keyboard. Jadi sekarang kita punya layer ni dah bergabung lah. Okay, kalau tak nak bergabung, kita boleh saja gunakan teknik yang kedua, iaitu linkkan layer. Kita select 2 layer, right click, kita ambil linkkan layer. Jadi bila kita gerakkan yang atas, yang bawah pun dia akan ikut sekali. Tapi kita masih ada 2 layer. Okay, tu macam mana dia buat box yang bawah ni. Okay, next kita akan tengok macam mana dia buat bentuk atas ni. Dia nampak macam box tapi macam bukan box, bukan petak. Okay, cara dia gunakan box juga, cuma dia padam belah kanan dengan kiri menggunakan eraser tool. Contohnya, okay, kita buat petak, kita right click, kita ambil warna, blending option, kita ambil gradient dulu. Anda ambil yang ni mungkin cantik. Okay, whereas kita main dia punya angle supaya jadi belah kanan ke kiri. Okay, whereas okay. Okay, kita akan delete belah kanan dan kiri lah menggunakan eraser tool. E untuk eraser tool, sekali tekan. Okay, dia akan tukar daripada bentuk type bentuk kepada type gambar lah. Okay, kita right click, ambil saja kita punya ni size. Jadi kita delete lah belah kanan dan belah kiri. Besarkan kita punya brush belah kanan dan belah kiri. Okay, maka jadilah kita satu bentuk yang baru. Okay, sama kan? Gitulah cara dia buat. Okay, yang lain rasa dah settle lah. Untuk background ni dia ambil je daripada internet. Yang lain tu rasa settle. Yang lain tu sama sahaja. Okay, next. Ni lagi mencabar lah. Sebab kita ada tulisan Jawi dan ni tak adalah mencabar sangat. Dia sama je sebenarnya. Dah pukul 10.36. Ana cuba cepatkan dalam 3 ni. Okay. Okay, gambar yang pertama antum akan nampak dia ada orang kata apa, logo atas ni sama sahaja. Dia ada letak shadow, dia ada letak shape petak. Okay, tulisan ni pun sama sahaja. Tulisan bawah ni sama sahaja, cuma kalau antum perasan dia dalam tulisan ni ada 2 warna, satu warna putih, satu warna kelabu. Yang ni pun yang macam mana ajar tadi. Contoh tulisan wolf ni kita nak buat dia ada 2 warna, kita buat layer satu atas layer wolf, right click, kita ambil
clipping mask. Okay, jadi kita boleh color lah gunakan brush tool. Kita guna dua warna. Kita ambil warna merah mungkin. Lepas tu kita besarkan tulisan. Jadi kita buat macam tu. Okay, itu apa yang dibuat lah dekat sini. Okay. Next kita ada ni, petak ni pun sama saja, dia punya opacity dia kurangkan, jadi menyebabkan kita boleh nampak dia punya background dekat belakang. Okay, perkataan atas ni kalau kita tengok dia agak ni lah, agak rumit sikit. Yang pertama dia punya bentuk, tapi bentuk tadi Ana dah ajar lah pada pagi tadi macam mana nak jadikan bentuk kita ni beralur macam ni. Iaitu caranya, Ana buat contoh yang cepat. Cara dia adalah kita tekan tulisan kita atas ni, ada tanda T dengan bentuk. Ambil yang ni, kita ambil ni lah flat. Jadi kita boleh main kita punya bentuk. Okay. Next, lepas saya buat macam tu, antum akan perasan kita punya ni pun lain. Yang depan ni dia agak besar, yang belakang ni agak orang kata kecil. Yang tu Ana menggunakan edit, ambil transform, kita ambil skew rasanya. Kalau kita besarkan, bukan skew. Ana ambil perspektif rasanya. Okay. Okay, Ana buat macam tu. Dia akan jadi yang depan tu agak besar sikit. Okay. Next, antum akan perasan. Okay. Dia ada gambar manusia dan perkataan tu berada di belakang gambar manusia. Okey. Ini pun satu orang kata teknik yang cantik juga untuk kita buat. Contoh, kalau kita ada gambar terus. Contoh kita ambil jabatan amal mungkin. Mana okey, gambar sahabat kita ni okey. Right click, kita savekan image. Okay, Ana delete semua. Okay, contoh gambar sahabat kita ni, kita nak letak tulisan belakang dia, tapi macam ni, jabatan amal. Okay, tulisan kita buat warna putih. Boom. Okay. Macam mana kita nak orang kata bagi tulisan ni berada di belakang? Itu pula. Begitulah. Amal. Okay. Okay, berada di belakang dia punya ni lah. Dia punya topi tu. Okay. Cara dia adalah dengan kita letak kita punya layer gambar sahabat kita ni di atas gambar ataupun layer tulisan. Tapi bila kita buat macam tu, kita punya tulisan akan hilang sebab dia adalah gambar. Jadi kita perlu orang kata crop gambar ni. Okay, jadi daripada satu gambar ni kita akan jadikan dia dua gambar. Satu gambar background, satu lagi gambar sahabat kita lah. Cara dia, kita copy dulu gambar kita. Right click kalau nak copy, ambil duplicate layer. Ataupun cara lagi senang dengan kita tekan alternate dekat keyboard. Lepas tu kita boleh tarik saja gambar ni untuk buat berapa copy yang kita nak lah. Okay, macam ni kita nak satu saja copy. Okay, jadi Ana gunakan cara ni sikit. Right click, ambil duplicate layer. Okay, sekarang kita ada dua layer. Okay. Layer atas ni kita hanya nak sahabat kita sahaja. Kita tak nak dia punya background. Jadi kita gunakan object selection. Select object. Tunggu dia pilih dulu. Mami. Okay, beres. Dia dah select kita punya objek. Just tekan saja yang ni. Butang apa ni? Add layer mask. Dia akan delete lah kita punya background. Okay, kita gerakkan sahabat kita ni ikut dia punya posisi asal. Lepas tu kita gerakkan layer dia ke atas. Okay, sekarang bila kita tulis, kita akan kita punya tulisan tu berada di bawah kita punya sahabat.
di belakang sahabat kita dan di depan orang kata background. Okey, itu cara dia buat lah untuk poster ni. Ni satu poster, jadi anak cropkan kita punya sahabat ni dan dia punya bendera, jadi menyebabkan tulisan tu berada di belakang. Alright. 42. Sekejap, AJK, kita habis pukul berapa? Pukul 11 Ke 11 suku ke macam mana? Ke sebelum pukul 11? Sekali dengan soal jawab tu kan? InsyaAllah kita habis pukul 10.50. Lepas tu kita tutup majlis sampai pukul 11. Okey. Boleh. Kejap saja lagi. Dua poster ni dia agak similar sahaja. Kita cuba buka. Okey. Ni sama-sama sahaja. Okey, gambar kita punya kita punya sahabat ni, dia sebenarnya agak tak menutup aurat sebenarnya, sebab dia punya tangan ni, dia punya lengan tangan hanya sampai sini. Jadi itulah function kita ataupun fungsi kita untuk kita tutupkan aurat dia. Macam yang ni, apa yang nak buat hanya menggunakan brush tu, kita brushkan saja, kita buatlah bentuk dia lebih kurang sama. Jadi adalah kata kita naikkanlah, orang kata kita tutuplah tangan dia yang terselak macam tu. Okey, contoh kalau antum berada dekat luar, kalau antum ada ambil gambar program ke apa, kita ambil yang ni mungkin, copy image. Okey, kita ada gambar yang tak menutup aurat, geng kita dah okey, cuma bila kita ambil gambar dekat luar, ada tiba-tiba ada orang yang free hair datang ke mungkin, jadi kita tak nak lah benda tu tersebar. Jadi kita boleh menggunakan contoh yang ni, musim ni tiba-tiba musim kat tepi ni, Brigade ada. Jadi kita boleh padam lah sahabat kita ni menggunakan spot healing tool. Kita guna spot healing tool, kita tekan layer yang kita nak, lepas tu kita select saja gambar yang kita tak nak ni lah. Nanti dia akan auto delete lah sahabat kita tu. Jadi ke? Kenapa tak ada? Okey. Sekarang dah hilang sahabat kita, tapi kena tengok lah. Kalau ada benda yang tak okey, kita tekan sekali lagi. Macam ni tiba-tiba ada kasut sini, siapa ni? Ya, macam ni tiba-tiba ada sahabat kita satu lagi. Kita delete balik sahabat ni. Boom. Sekejap. Boom, hilang sahabat tu. Tu antara cara lah kalau kita buat poster nanti. Kalau tiba-tiba rasa ada yang tak tutup aurat dekat belakang tu, ataupun ada mereka yang tak patut ada dalam poster kita, jadi kita gunakan spot healing tu, ataupun muka kita sendiri kalau tiba-tiba ada jerawat nak padam pun menggunakan spot healing tu juga. Alright, mana gambar kita tadi? Okay, untuk ni tulisan Jawi ni sama saja, saya menggunakan laman web yang diberikan tadi dan saya buatlah untuk dia nampak 3D menggunakan emboss lah. Cara dia macam yang Duha tadi, kuliah Duha ni, macam yang ni. Contoh kalau kita nak nampak dia ni sikit, Ana menggunakan ni beaver and emboss. Untuk akan nampak lah kita punya tulisan ni akan nampak lagi timbul. Okay, tapi yang Ana buat tu kita Ana adjust dia punya softness supaya dia nampak bulat sikit. Okay, jadi gitulah. Okay, macam ni nampak bulat sikit. Okay, kalau tu perasan satu lagi dekat ibu wow ni, dia nampak ada dia punya tulisan tu macam 3D sebab dia ke atas dan ke depan. Okay, cara dia nak buat tu, contoh kita ada ni tulisan ni dekat wow ni, mungkin Duha, kita nak buat macam tu juga, boleh juga. Kita hanya buat satu layer atas dia, kita klikkan dia, lepas tu kita gunakan brush tool warna hitam, kita klikkan size, kita lukis dulu. Kenapa tak boleh lukis? Okey, atas. Okey, kita lukis. Lepas tu gunakan eraser untuk kita padamkan dia.
Okay, jadi kita kurangkan dia punya opacity. Okay, jadi macam itulah cara dia. Kita buat belah kanan lagi. Eraserkan dia. Boom. Jadi macam itulah nanti antum buat cantik-cantik sikit. Tapi cara dia macam itulah untuk jadikan dia nampak 3D. Okay, next. Last poster kalau ada. Ni sama saja, tak ada apa. Okay, ni rasa tak ada apa kot. Okay, Ana ingat nak ajar satu lagi. Cara untuk kita download template daripada kata laman web ni dan tukar kepada Photoshop. Tapi rasa macam tak sempat saja sebab kita punya masa pun agak mencemburui. Jadi Ana berhenti dekat situ lah. Antum boleh belajar macam mana nak, orang kata nak download template ni dan macam mana nak tukar kepada Photoshop. Hanya tengok dekat YouTube lah. Search saja dekat YouTube. How to convert AI file to PSD Photoshop. Nanti dia akan ajarlah macam mana kita nak gunakan file yang dalam bentuk Adobe Illustrator untuk kita gunakan dalam Photoshop. Jadi dengan itu Ana rasa setakat itu saja kita punya program pada malam ini. Jadi Ana serahkan kepada urus dia. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk mengajar banyak perkara dalam masa 1 jam lebih je. Untuk banyaklah antum, sahabat-sahabat semua boleh belajar semua. Alhamdulillah, Ana paling banyak belajar, banyaklah. Ana pun catat juga, nanti nak try semua. Dia yang paling best lah, Ana paling suka spot healing, yang mana macam magic, tiba-tiba orang tu hilang tu dah. Tiba-tiba sahabat tu hilang, macam wah, menarik lah kat situ. Ana pun pernah je guna Photoshop, cuma tak explore. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat peserta semua bolehlah ambil kehadiran di link kehadiran dekat chat box di mana AJK Mai telah hantar dekat chat box. Boleh terima kasih banyak untuk Ustaz sendiri, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk sahabat antum semua. Alhamdulillah, juga syukur pada Allah SWT sebab kita dapat peluang. Kalau kita tak dapat, kalau kita tak diizinkan Allah SWT, kita tak ada pun dekat sini. Alhamdulillah kita masih lagi berpeluang untuk menerima ilmu yang banyak sangat. Jadi itu sahaja untuk slide sesi kedua ni. Ana daripada sesi pertama banyak belajar, sesi kedua banyak belajar. Tu pun masih banyak lagi perkara yang tak sempat betul. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita bertemu lagi. Mungkin bengkel multimedia 2.0 insyaAllah. Untuk yang tu sebenarnya Ana pun orang kata perlulah, sebab biasanya kalau kita nak buat bengkel ni kita kena tengok depan ke depan baru kita tahulah peserta tu betul ke dia buat. Okay. Kalau Ana buat dalam persatuan yang sebelum ni, kita akan buat satu bengkel khusus. Kalau antum ada orang kata mereka yang nak target untuk betul-betul faham Photoshop, mungkin boleh buat dalam 10 ke 20 orang. Kita akan buat bengkel khusus lah untuk mahir dalam Photoshop. Dan satu lagi nak beritahu, Photoshop ni macam subjek-subjek yang lain juga. Kalau antum setakat belajar, tak apply benda tu akan lupa lah. Macam Ana sendiri, Ana belajar, Ana terpaksa belajar sebab kita masuk persatuan dan kita punya exco tu dia asyik push saja kita. Minggu ni kena ada 2-3 poster, minggu depan nak kena ada 2-3 poster, menjadikan kita ni sentiasa belajar. Jadi kalau antum rasa nak mahir dalam Photoshop, memang kena paksa benda tu. Jadi mintaan nanti dekat exco, minggu ni saya nak buat poster, bagi bahan, gitulah. Jadi memang macam tu untuk belajar Photoshop. Memang kita akan di komen banyak dan itulah yang akan improve nanti. Okay, betul. Kesimpulan yang Ana akan buat untuk ni,
design adalah perkara antara yang menarik perhatian audience lah dan sahabat-sahabat kita. Mana kita nak, contoh kita nak memberi ilmu pun orang akan tertarik dengan apa yang dia lihat dulu baru dia akan baca. So penting, Alhamdulillah kita dapat baca. Ana ingatkan lagi untuk isi kehadiran. InsyaAllah kita akan tutup majlis kita pada kita akan tanggung majlis kita pada hari ini insyaAllah dengan umur kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. InsyaAllah kita akan tunggu sebentar untuk sesi fotografi. Bolehlah siapa-siapa sahabat-sahabat semua boleh buka kamera, siap untuk kat kamera, kita akan sesi fotografi bersama lah. Pukul 10. Jom sahabat-sahabat. Buat kenangan lah, insyaAllah. Nanti jemput lagi, kita datang lagi. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Okay, anak kira sampai 10. Lepas tu kita kira 1, 2, 3 untuk ambil gambar. 10 saat untuk bersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. InsyaAllah anak anggap semua dah bersedia lah. Okay, anak akan kira 1, 2, 3.